Pendek kata lah, hari itu saya melalui percubaan screen test tu dan akhirnya uh, selepas habis screen test tu diberi penerangan bahawa keputusannya tak dapat diberi pada hari itu. Saya akan dihubungi kemudian selepas screen test itu dilihat oleh pegawai-pegawai studio tu. Jadi saya baliklah semula ke kampung. Tahulah kampung saya Pak Zulu waktu itu di Perth. Kemudian saya tunggu tak ada jawapan daripada pihak studio Showbrothers ataupun Malay Film Production. Jadi saya fahamlah agaknya saya punya screen test tu tak lulus. Walau bagaimanapun, waktu itu oleh kerana saya selalu menulis dan kawan saya banyak di Singapura daripada penulis-penulis juga, mereka tahu yang saya datang ke Singapura pada awal tahun 50 tu untuk screen test dan saya mencuba nak jadi orang filem lah konon-kononnya. Jadi pada satu ketika dalam tahun 51, datang pula surat daripada kawan saya di Singapura mengatakan kalau saya masih ingin nak jadi orang filem lagi lah, ada peluang untuk jadi penolong pengarah kerana pihak Shaw Brothers ataupun Malay Film Production ada memasukkan seorang lagi pengarah daripada India iaitu K.M. Basker dan untuk pengarah itu mereka memerlukan seorang penolong pengarah. Jadi lagi sekali lah saya pergi ke Singapura dan terus berjumpa dengan pengurus Mr. Shaw Wing Hock juga, dan kebetulan pada hari itu juga saya dicuba membuat translation beberapa bait daripada dialog lah, daripada taskrip mana saya pun tak lupa lah. Pendeknya terus diterima masuk pada hari itu dan dijanjikan boleh bekerja dengan gaji sekian-sekian. Jadi pada hari itu saya macam bukan saya sign kontrak atau apa, saya jadi ahli anggota Malay Film Production pada 1 bulan November tahun 1951. Tahun itulah, dan agaknya elok juga saya ceritakan yang saya datang ke Singapura untuk masuk nak kerja jadi penolong pengarah tu. Saya datang ke Singapura bersama-sama dengan Dr. Osman Awang atau lebih terkenal dengan nama Tokat Waran. Kerana kami memang sengajalah memberitahu dia, maknanya saya memberitahu Tokat Waran yang saya nak ke Singapura, dan Tokat Waran waktu itu masa dia bekerja jadi polis, dah berhenti jadi polis, dia ingin juga ke Singapura, ingin mencubakan diri dia dalam bidang penulisan. Jadi kami bersama-sama pergi ke Singapura dan kami tinggal di rumah almarhum Jimmy Asmara dekat Jalan Yunus. Kemudian saudara Osman atau Tokat Waran dapat jadi ahli Melayu Raya, jadi penulis ataupun bekerja di Melayu Raya bersama-sama dengan arwah Jimmy, dan saya bekerja sebagai penolong pengarah di studio Jalan Ampas. Masa itu K.M. Basker dah datanglah masa saya diuji dan diterima masuk jadi penolong pengarah tu, tetapi dia belum dapat peluang lagi untuk mengarah filem. Jadi sementara menunggu saya jadi penolong pengarah dia tu, saya dapat berlatih-latih lah, tiap-tiap hari datang ke studio tengok macam mana orang syuting semua sekali. Dan ada satu ketika tu saya ada orang nak screen test. Orang yang di screen test pada hari itu ialah Rosnani. Dia di screen test oleh S. Ramanathan agaknya. Dia jadi kata-kata ataupun kata bual yang untuk dia di screen test tu, diberikan kepada saya beri dia untuk jadi bahan screen test dia tu. Pendek kata, Rosnani tak salah dia dan juga Sadiah agaknya. Dan kedua-duanya tu terpilih bekerja sebagai pelakon ataupun artis di MFP ataupun Malay Film Production tu, dan kedua-duanya juga terus diambil berlakon dengan oleh S. Ramanathan juga untuk filem dia Sedarah. Rosnani dan Sadiah berlakon dengan P. Ramlee. Saya belum jadi penolong pengarah yang tetap dengan sesiapa, terutama sekali dengan K.M. Basker, tetapi filem saya bila saya ditugaskan jadi penolong pengarah, saya bekerja membuat filem juga ataupun menjadi penolong pengarah kepada S. Ramanathan juga dalam filem dia Jiwa Lara yang dilakonkan oleh P. Ramlee dan Ning Yatimah. Itu dalam awal-awal tahun 1952.
Kemudian daripada itulah barulah pula saya jadi penolong tetap kepada KM Basker. Filem dia yang pertama Patah Hati yang dilakonkan oleh P. Ramlee juga dengan Neng Yatimah. Lepas itu filem dia yang kedua Miskin kalau tak salah, P. Ramlee dengan Rosnani. Dan lepas itu beberapa filem lagi lah. Banyak beberapa filem saya jadi penolong pengarah dia. Hinggalah datang pula Fani Majumdar. Fani Majumdar didatangkan barangkali dalam tahun 55 ataupun 54 atau 55 khusus pertama sekali untuk mengarah filem Hang Tuah. Kerana waktu itu pihak penerbit-penerbit filem di Asia Tenggara sudah mengadakan satu persatuan penerbit-penerbit Tenggara Asia namanya, dan mereka bercadanglah bila sudah ada persatuan tu mereka nak mengadakan produser-produser ni, penerbit-penerbit filem ni, yang di Hong Kong ni, yang di Jepunnya dan mana-mana lagi di Tenggara Asia ni, mengadakan satu pesta filem tiap-tiap tahun. Jadi filem-filem lagi macam beli daripada Melaya, atau masa itu Melaya lah, bukan Malaysia. Dari Melaya, daripada Singapura, dari Hong Kong, dari Jepun, dari Korea, semua akan dipertandingkan. Dan dari semenjak itulah nanti pesta tu akan diadakan, dan nama Asia Tenggara, pesta filem Asia Tenggara tu ditukar menjadi macam sekarang ni kepada Asia Pacific Film Festival. Jadi berbalik semulalah kepada kedatangan Fani Majumdar tu. Dia datang khusus untuk membuat filem Hang Tuah. Filem Hang Tuah tu ceritanya dia ambil daripada buku karangan Tan Sri Mubin Shepherd. Jadi sebelum membuat filem tu, Fani Majumdar nak melihatlah tentang kebudayaan dan cara-cara rumah-rumah orang Melayu yang sesuai untuk dijadikan istana dan rumah-rumah Melayu pada zaman Hang Tuah. Jadi saya pula terus ditugaskan jadi penolong pengarah dia. Jadi untuk itu kami pergi sampai ke Melaka, sampai ke Kuala Lumpur. Terutama sekali pergi ke Kuala Lumpur, berjumpa dengan Tan Sri Mubin Shepherd untuk menanyakan lebih khusus lagi lah tentang jalan cerita Hang Tuah tu yang hendak dibuat oleh Fani Majumdar, dan juga menerima daripada dia beberapa pandangan macam mana pakaian dan macam-macam lagi lah hal yang pada menurut segi pandangan Tan Sri Mubin Shepherd tu tentang cerita Hang Tuah mengikut karangan dia. Jadi dari situ kami pergi pula ke Melaka, beberapa rumah Melaka disesuaikan dengan bentuk rumah Melaka yang akan dijadikan set Hang Tuah tu. Jadi pendek kata, macam-macam lah background, orang kata kerja-kerja latar belakang untuk persiapan cerita Hang Tuah tu. Pakaian dibuat dan lain-lain lagi. Dan berdasar kami juga waktu itu ialah almarhum Cikgu Buyung Adil dan saudara Abdullah Husin. Mereka tu kedua-dua boleh dikatakan ialah orang persuatan, dan macam arwah Cikgu Buyung tu dia orang ahli sejarah. Dari dia kami menerima beberapa nasihat bagaimana tentang jalan cerita dan membuat skrip itu sekali. Dan akhirnya skrip itu sudah siap semua dan segala-galanya, peralatan pun sudah ada. Penggambaran filem Hang Tuah pun dibuat. Tapi penggambaran filem Hang Tuah tu ialah salah satu daripada penerbitan Shaw Brothers yang paling cerewet, rumit dan sangat menggunakan tenaga setiap pekerja dan setiap artis. Kerana konon-kononnya nak lekas siap supaya dapat dimasukkan filem itu ke dalam pesta filem Asia Tenggara lah. Dan filem itu kebetulan yang salah satu daripada filem yang pertama juga di syarikat Malay Film Production tu yang dibuat dalam bentuk warna, iaitu Eastman Color. Dan filem itu bila dalam bentuk Eastman Color tak boleh dihantar ke makmal yang dipunyai oleh Shaw Brothers kat Singapura tu juga. Makmal dia cuma makmal hitam putih. Jadi mesti dihantar ke London, adalah satu makmal di London. Entah lupa lah saya namanya yang sebenar. Tapi begitulah, jadi makan masa bila dia hantar ke London nak dia punya tetap filem yang sudah digambarkan, dieksposkan tu, dan nak menunggukan rushers dia balik makan masa sampai 2 minggu gitu. Jadi lama.
Jadi kemudian itu satu perkara, tetapi kami setiap babak yang nak untuk filem itu nak disiapkan, nak dihabiskan semua sekali, terpaksa nak disegerakan. Kalau filem-filem biasa misalnya waktu itu kami membuat syuting sampai dalam masa 3 bulan boleh siap lah. Tapi filem ini aku dapat nak di orang kata ni direngkaskan lagi, dilekaskan lagi, jangan sampai 3 bulan. Barangkali boleh dalam sebulan 2 bulan sudah siap segala-galanya. Jadi bekerja bukanlah orang kata kalau biasanya dari pagi sampai petang balik atau pagi malam balik, besok nanti boleh syuting lagi, sambung acara syuting tu. Tetapi untuk filem ini ada kalanya sampai daripada hari ini malam, pagi besok, malam lagi, besok lagi, bersambung-sambung sampailah 72 jam, entah lebih daripada 72 jam. Kami semua membuat penggambaran sampai tidur kat atas dalam set, semua makan dengan cara bungkus dihantar kepada setiap pekerja. Yang berganti-gantilah masing-masing bekerja, masing-masing berlakon begitu. Tetapi walau begitu pun tungkus lumusnya kita bekerja tu, filem tu tak sempat juga masuk pesta filem tahun tu. Siap-siap juga, maksudnya memang segera juga sikitlah daripada filem-filem yang lain, tetapi macam mana pun segeranya, tapi tidak sempat juga dimasukkan ke dalam pesta filem tahun itu. Hanyalah dapat dimasukkan ke dalam pesta filem tahun yang akan datang. Agaknya nama, umur, Nama saya Jamil Sulong. Boleh juga kadang-kadang orang kata aku sebut Jamil saja, tak bagus. Sebab Jamil tu kalau dalam bahasa Arab cantik, jadi bukan apa, jadi mesti disebut Abdul Jamil. Ada maksudnya dalam saya punya sertifikat kerakyatan negeri Johor, nama saya Abdul Jamil bin Sulong. Bapa saya nama Sulong, mak saya nama Temun binti Manang. Bapa saya nama Sulong bin Muhammad. Sulong bin Muhammad pada masa itu, pada masa dilahirkan, saya dilahirkan, dan dia dilahirkan, dia menjadi naib penghulu di Parit Sulong, Sempang Kiri, Mukim 4, Batu Pahat, Johor. Saya dilahirkan pada 6 hari bulan Ogos, bulan 8 tahun 1926. Orang kata tahun 1926 tu waktu itu banjir paling besar di Malaysia. Agaknya sebab saya lahir ke entah sebab apa tak tahulah. Tapi itu tahun saya lahir, tahun 1926. Tugas penolong pengarah. Tugas saya lah. Kadang entah penolong pengarah lain, entah macam mana pula tugasnya, saya tak tahu lah juga. Tapi untuk saya lah, bila saya jadi penolong pengarah, waktu itu semacam yang saya katakan tadi itu, pengarah ialah orang India yang didatangkan daripada India. Mereka boleh berbahasa India, boleh berbahasa Inggeris, ada yang tak boleh bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Jadi skrip yang dibuatnya itu ialah dalam bahasa Inggeris. Jadi daripada skrip itulah harus diterjemahkan kepada bahasa Melayu untuk disampaikan kepada artis-artis yang jadi pelakon dalam cerita, apa-apa cerita lah. Misalnya macam tadi cerita Hang Tuah, ataupun dalam masa saya jadi penolong pengarah KM Basker dalam filem yang pertamanya tadi Patah Hati misalnya. Dia buat skrip, saya terjemahkan skrip tu, terutamanya yang diterjemahkan ialah dialog saja, sebab dialog itulah yang dijadikan bahan untuk pelakon-pelakon mengucapkan kata-kata ikut jalan cerita. Jadi tu ada orang buat menterjemahkan seni kata ataupun dialog ikut apa yang ditulis oleh pengarah, gitu. Tapi saya buat kebebasan sendiri kadang-kadang, walaupun pengarah sudah buat skrip, barangkali dia cakap entah apa-apa, saya menterjemahkan tu tidaklah mengikut orang kata tu setiap butir itu detail sangat macam mana yang dia tulis tu, tetapi saya ambil maksud dia dan saya jadikan dalam
bahasa cara saya sendiri. Selalu saya buat begitulah. Pada saya itu yang lebih menyenangkan barangkali, dan itu lebih dekat lagi kepada jiwa artis, lebih senang artis mengikutnya. Tapi itu saya yang kata, tapi tak tahulah entah bagaimana artis kata dan bagaimana pula penonton-penonton menerimanya. Tapi cara itu cara saya, dan salah satu daripada tugas penolong pengarah bila membuat skrip ataupun menterjemah skrip. Bila selain daripada menterjemah skrip, kita pula haruslah jadi kalau bila sudah sampai waktu penggambaran ataupun syuting, kita tahu besok set mana yang nak digunakan. Set rumah A ke, siapa pelakon yang digunakan dan apa-apa babak yang ada dalam set itu. Jadi kita terpaksalah menyenaraikan, tapi kita bisa berhubunglah pengarah dengan kita berbincang, dan kita menerima arahan dari pengarah, panggil hati-hati sini pakaian yang begini untuk babak ini, dan itu kita sampaikan pula kepada pengurusan serahkan pula kepada pihak kerani yang membuat program hari-hari. Dia nanti akan menghantar surat-surat memanggil artis-artis yang tertentu bila untuk syuting besok begitu. Jadi segala persiapan itu, selain daripada persiapan itu, ada pula persiapan lain. Dalam set itu apa yang digunakan? Ada scene makan, mesti ada nasi, misalnya lauk-lauk misalnya ada scene orang kena pukul, mesti ada penukul yang nak dipukul, mesti ada darah apa, nak luka misalnya. Itu segalanya mesti disiapkan dan diaturkan supaya segala-galanya yang ada dan tidak jadi satu kegedaluan waktu syuting. Dan yang lainlah berkenaan dengan penggambaran dan berkenaan dengan babak, berkenaan dengan cerita itu haruslah diadakan untuk program yang nak diadakan itu. Itu misal pakaian, artis, props yang dikatakan itu tadi itu satu perkara. Kemudian bila dah sampai hari syuting, besoknya kita terpaksalah melihat segala-galanya itu semua yang dipanggil datang pada waktunya, masing-masing memakai makeup pada waktunya juga, dan apa pakaian yang harus ada. Oleh kerana pakaian tu kalau misal dalam babak 1 misalnya mungkin tak sama dengan babak 3, dan kita nak syuting babak 1 lebih dulu. Itu disiapkan dulu dan dikatakan kepada pelakon-pelakon tu, ini pelakon-pelakon ABCD mesti siap dengan pakaian babak 1 sekian gini, dan prop-prop tu mesti diadakan, dibawa ke dalam set misalnya gitu. Gitulah yang adanya pada hari ke hari. Kemudian ini berjalan terus, sudah macam-macam lagi nanti. Ada masanya, kalau ada masanya untuk syuting menari ke, menyanyi ke, itu juga mesti nak diberitahu. Misalnya kalau ada scene babak nyanyi, sebelum dia membuat filem lagi sudah diurus dengan pengarang lagu. Dalam cerita ni ada berkali 5-6 lagu. Lagunya ada lagu sedih, lagu suka ke, lagu menari ke, lagu apa ke, itu diberitahu kepada pengarang lagu. Pengarang lagu akan mencipta lagu-lagu itu, mengubah lagu-lagu itu. Kalau misalnya dia ada pihak yang boleh membuat liriknya, buat liriknya. Kalau misalnya ada masanya, saya sendiri mengarang lirik ataupun seni kata lagunya sesuai dengan kehendak babak-babak yang dimaksudkan dalam cerita itu. Itu jadi kemudian dari masa ke semasa pengubah lagu akan berjumpa dengan pengarah dan dengan kita juga, menunjukkan lagu yang dibuatnya itu sama ada sesuai atau tidak, kita terima atau tidak. Kalau pengarah terima dan lagu-lagu dan ataupun seni katanya itu sesuai dengan lagu itu, jadi terus dibuat rakaman ataupun recording gitu. Kemudiannya lepas itu bila lagu itu sudah siap, itulah akan digunakan dalam babak-babak mana. Cut. Cantik.